اللهم إن الضحى أضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والإسمة إسمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, pelindungannya pelindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih lagi beri kesihatan pada kita. Allah Ta'ala masih lagi beri pelbagai nikmat pada kita. Maka hendaklah kita guna segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi dengan melakukan segala kebaikan. Sabda Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla al-harmi, sihataka qabla saqami, firaghaka qabla syughli, ghinaka qabla faqri, hayataka qabla mauti." Atau kama qala. Sabda Nabi SAW, rebutlah kamu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit. Waktu lapang kita sebelum datangnya waktu sempit. Waktu kaya kita sebelum datangnya waktu miskin kita. Dan waktu hidup kita sebelum datangnya kematian kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, semoga ia menjadi pengajaran pada kita semua. Ada nikmat-nikmat yang Allah masih beri kepada kita, maka kita buatlah segala kebaikan dengan nikmat-nikmat tersebut. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita nak sembang-sembang, kita nak kongsi-kongsi mengenai tanda-tanda orang yang menjadi hamba Allah. Tanda-tanda hamba Allah yang sebenar. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau siapa yang ada Quran di rumah, boleh buka Quran, boleh tengok, kita nak baca ayat Quran dalam surah Furqan, bermula ayat 63. InsyaAllah nak. Siapa yang ada nak tengok boleh. Siapa tak nak tengok, dengar je pun tak apa. Quran ni kita dengar orang baca pun dapat rahmat. Tapi syarat dia kita dengar dan kita diam. Iza quri'al Quran
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, bila dibacakan ayat Quran, maka hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Semoga kamu mendapat rahmat daripada Allah. Rahmat ni apa? Allah sayang kita. Allah sayang kita, insya-Allah. Surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا. Sadaqallahul azim. Boleh baca ayat tu panjang lagi sampai habis, sampai ayat ke berapa ya? Dalam sampai ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada surah Al-Furqan bermula ayat 63 sampai ayat 74. Sampai ayat 74 surah Furqan. Boleh baca, kita nak kongsi-kongsi pada hari ni macam mana yang Tuhan ceritakan mengenai siapakah hamba dia yang betul-betul menjadi hamba. Hamba kepada Tuhan, yakni Allah. Kita hari ni banyak kita memiliki ciri-ciri hamba kepada makhluk. Jadi kita nak kongsi hari ni sifat macam mana orang yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Tuhan kata wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang pertama dan bermulalah sifat hamba Allah yang Maha Pemurah itu. Apabila ia berjalan, maka berjalan ia di atas muka bumi ini dalam keadaan tunduk, dalam keadaan rendah diri. Ni ciri pertama orang yang menjadi hamba Allah, bila dia berjalan maka dia rendah diri. Rendah diri ni dalam keadaan kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana disifatkan jalan Nabi? Nabi ni berjalan, tuan-tuan, jalan Nabi ni jalan yang perlahan, yang lemah lembut jalan Nabi, tak gopoh-gapah. Karena bila kita gopoh-gapah ni, tuan-tuan, dia mendatangkan bahaya. Nabi sendiri sebut, ayyuhan nas alaikum bis sakinah. Wahai manusia, ke atas kamu kena tenang. Ke atas kamu mesti untuk tenang. Kenapa? Fa innal birra laysa fil idha. Kerana sesungguhnya kebaikan itu tidak ada pada orang yang tergesa-gesa, berjalan tergesa-gesa. Itu kalau berjalan, maka sifat yang pertama, kita kena berjalan dalam keadaan sopan santun, tenang dan tidak membangga diri. Tidak menghentak-hentakkan kaki. Tidak jalan dalam keadaan kita membesar-besarkan diri. Itu kalau berjalan. Ustaz, kalau naik motor apa mana? Naik motor pun apa itu juga. Jangan duk belagak no. Jangan duk laju manjang. Bukan tak boleh laju, yop. Tapi jangan duk laju manjang. Ini mentang lah motor 4 inline. Dia perah 200 itu straight je. Corner pun 24 di balonnya. Ni. Pasal apa? Nak laju. Kenapa kita laju? Sebab
Kita bukanlah nak pada apa sangat pun. Tapi kita nak tunjuk kat orang yang kita ni hebat. Ni yang menjadi masalah kita. Boleh nak buat motor laju. Tapi janganlah kita duk laju memanjang sampai mendatangkan bahaya kepada orang. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sesekali tak apalah. Sesekali nak bagi laweh motor dia punya exhaust tu kan. Exhaust baru tukar. Kan. Nak bunyi power tu. Sekali-sekali. Ini memanjang je. Nampak orang sabar. Relax je. Jalan tenang. Laju sekejap. Betul kan slow pula. 60 ke, 100 ke, 110 ke ikut keadaan. Ini kadang-kadang kita hari ni berbangga nak berjalan laju-laju, bawa motor laju-laju. Kadang-kadang yang lebih teruk lagi kita tak nak pula berkawan dengan orang yang bawa motor slow-slow. Ya, tambah dah kita kadang-kadang dalam geng-geng konvoi motor kita ni kan. Kadang geng-geng motor-motor besar ni dia tak nak berkawan dengan geng motor-motor kecil. Jangan tuan-tuan, kita sama je. Kita serapa. Ustaz, kita tak boleh lah nak bawa slow. Motor 4 inline ni Ustaz. Kali bawa slow. Bawa slow kan jam enjinnya. Kan boleh follow motor kapcai. Siapa kata? Awak dah buat dah. Tak ada masalah pun motor awak. Kita daripada Perak, daripada Padang kita naik motor superbike lah. 4 in 1, 4 inline. Kita follow. Apa ke nama kapcai. Dulu saya pergi ke Pahang. Daripada Padang pergi Pahang. 2 orang kami. Saya naik motor superbike. Member kita naik motor Yamaha Ego S. Yamaha Ego S. Tahu Ego S? Ego S ni comel motor. Skuter. Daripada Padang pergi ke Pahang. Di Gambang tu. Ada dulu muktamar dulu. Kami pergi 2 orang. Saya naik motor besar, dia naik motor kecil. Tapi sama boleh sampai. 2 orang kami tak pisah pun. Daripada awal, daripada Padang sama-sama sampai di Pahang sama-sama. Tak ada masalah. Boleh ya. Boleh je bawa motor besar, follow motor kecil. Nak cerita maknanya kita semua sama. Yang penting kita nak riadah dalam keadaan kita nak menjaga ukhuwah. Apa dia? Tagline kita kalau ARC Perak, riadah, ukhuwah dan dakwah. Bukan kita nak riadah dok membawa motor saja, tapi kita nak ukhuwah dengan saudara kita. Kita nak dakwah kepada big-bike lain supaya ikut macam mana cara yang dianjurkan, yang dibuat oleh ARC. Dakwah kita ataupun naik motor kita dalam keadaan kita patuh syariat. Sampai waktu semayang, kita semayang. Ini tanda-tanda orang yang merendah diri. Berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan rendah patuh diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai masa berhenti sekejap, jangan duk melepak. Berhenti ni kita naik geng motor ni sampai berhenti sak rokok. Tanda kita patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti kita boleh buka hadis. Berhenti kita baca hadis. Berhenti kita baca Quran. Boleh buat. Tak ada masalah. Ni semua tunjukkan tanda-tanda kita patuh pada perintah Allah. Yang kita nak, kita dalam ARC, Alternative Riding Club ni, kita nak bawa semua geng-geng motor ni ride cara macam mana yang Islam anjurkan. Bukan kita nak larang orang naik motor pergi sana pergi sini. Kita ajak orang ikut acuan cara Islam. Apa kita nak menyanyi? Islam kan melarang kita nak menyanyi. Tapi kita menyanyi mengikut panduan-panduan yang diletakkan oleh agama. Boleh buka dalam kitab Halal wal Haram. Dr. Yusuf Qardawi sebut macam mana kita nak nyanyi satu lagu tu, yang mana lagu yang boleh nak cerita pada kita. Maka gitu juga dalam motor. Bukannya Islam ni melarang kita naik motor, tapi kita bawa diri kita, kita berjalan dalam keadaan kita patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Waktu semayang, berhenti semayang. Bila ada masa lapang, jangan isap rokok kita. Apa ke nama? Baca hadis. Kita dah pernah buat juga. Dulu kita buat satu trip pergi ke Cameron Highland. Kita nak khatamkan hadis 40. Berhenti je baca satu hadis. Berhenti je baca satu hadis. Alhamdulillah. Mana pergi grup-grup tu saya pun dah tak tahu dah. Sekitab tu pun harap-harap ada lagi. Habis juga hadis, tapi tak ada lah 40 hadis. Pasal kita tak berhenti 40 kali. Tapi Alhamdulillah. Seronok kita bila kita buat cara Islam. Kita berhenti. Mak-mak motor ni berhenti baca kitab. Pakcik-pakcik yang lalu tu geleng kepala. Biar betul ni. Yang motor berhenti baca kitab. Yang syok tu pula tuan-tuan. Bila kita buat macam tu ni.
Ada pula yang kawan orang sahabat-sahabat lain, orang-orang awam ni mari tengok, ui, geng-geng motor baca kitab demo pun berhenti. Nak join boleh? Apa? Makna kata apa? Dakwah kita sampai. Riadah kita sampai, dakwah kita sampai, ukhuwah kita pun ada. Ini yang kita nak bawa dalam ERC Perak. Maka tuan-tuan, maka kita pastikan diri kita sentiasa berjalan dalam keadaan tawadhu', dalam keadaan rendah diri. Jangan kelang kabut. Kerana tidak al-birra laisa fil idha. Kerana kebaikan itu kata Nabi dia tak ada pada orang yang kelang kabut ni. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad min wasaya Rasulillah, ada satu wasiat Nabi, Nabi tinggalkan pada kita. Nabi kata innal ajalah in anatu minallah wal ajalah minasyaitan, atau kama qala, sabar-sabar, relax, tenang tu daripada Allah, wal ajalah, dan tergesa-gesa kelang kabut tu daripada syaitan. Maka kita jalan dalam keadaan tenang, dalam keadaan kita patuh undang-undang jalan raya yang telah ditetapkan pada kita, insya-Allah. Maka bila kita boleh buat macam tu, kita jaga kelajuan, kita jaga diri kita ketika mana kita berjalan, insya-Allah kita dah ada memiliki salah satu daripada sifat hamba Allah yang berjaya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Taala sebut wallazina yabituna lirabbihim sujjadan. Allah SWT itu nombor 3. Wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila mereka dikata ataupun mereka diumpat, mereka dihina oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak tahu, maka adakah kita balas? Tuhan cerita orang yang betul-betul hamba Allah, bila orang kata kat dia, orang hina dia, maka qalu salama, maka dia membalas ataupun dia berkata dengan perkataan yang baik-baik. Orang kata ke kita, kita tak balas balik, tapi kita cakap alhamdulillah, okeylah, tak ada masalah. Walaupun orang kata, orang hina status macam-macam tulis kata kat kita dan sebagainya, jangan kita duk balas-balas. Kita balas, tapi kita balas bukan untuk menjatuhkan dia, tapi kita balas dengan perkataan yang dia suka. Dia kata, kita uduh, kita kata dia handsome. Banyak payah. Maka inilah yang diajarkan pada kita, supaya kita menjadi orang yang sentiasa memiliki sifat hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah. Apa dia yang kedua tadi? Bila orang kata kepada kita, maka kita sebut ataupun kita balas dengan kebaikan. Bila kita buat baik ni tuan-tuan, bila kita balas kebaikan, kejahatan orang bagi, kita balas dengan kebaikan, irfa' billati hiya ahsan. Allah Ta'ala kata, balas dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau adalah kamu pergaduhan di antara kamu, maka nanti dia itu akan menjadi waliyun. Dia akan menjadi kawan karib kita. Dia akan menjadi orang yang sentiasa merapatkan diri dengan kita. Ni Allah Ta'ala sebut. Kita dah sebut dah dalam kuliah sebelum ni. Dalam tak pernah tengok dalam kuliah tajuk apa ke nama? Jangan marah. Kalau tak silap saya boleh buka channel saya di YouTube tu. Ada tajuk jangan marah. Maka kita disebut, saya dah syarah sikit ayat tadi tu, cerita macam mana cara bila orang kata kat kita, maka kita hanya balas dengan perkataan yang lebih baik kepada dia. Akhirnya dia akan menjadi sahabat kita. Akhirnya dia akan menghampikan diri dia pada kita. Dan ulama kata dia hilang je. Akhirnya dia hilang sifat marah pada kita. Akhirnya dia akan menjadi malu kepada kita dengan kebaikan yang kita buat. Maka tuan-tuan, kita pun begitu. Dan ada satu hadis lagi tuan-tuan, Nabi ajar pada kita tentang kelebihan seseorang yang membaca bismillah. Siapa yang baca bismillah, salah satu kelebihan, orang tidak akan mengumpat dia. Makna hadis tu, saya dah tak ingat dah matan hadis tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, banyakkan baca bismillah. Bismillah ni pun saya ada cerita semalam dalam kuliah maghrib saya tentang kelebihan
kita baca bismillah, dan apa ke nama hukum-hukum baca bismillah. Alhamdulillah, semoga menjadi apa ke nama menjadi panduan pada kita selepas ini. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut tentang kelebihan orang yang membaca bismillah ni. Mana dia hadis tu? Nabi kata, "Iza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna man fa'ala dzalika wakalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabukum." Atau kama qala. Nabi kata, apabila kamu berada di dalam satu majlis, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim dan selawat salam Allah buat junjungan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarga. Sesiapa yang melakukan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewakilkan malaikat untuk mencegah manusia daripada mengumpat sehingga mereka tidak mampu untuk mengumpat kamu. Ini Nabi bagi tahu kita. Duduk dalam majlis, kita sebut bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Sebut tu. Apa dia syarat? Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selawat pada Nabi, selawat ke atas ahli keluarga Nabi, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ahli keluarga Nabi, dan ke atas sahabat Nabi. Maka Allah Ta'ala akan menghantar malaikat supaya menghalang orang daripada untuk mengumpat kita, untuk mengata kita. Ini kelebihan. Maknanya apa? Untuk elok daripada orang kata kita, banyak kita ucap bismillahirrahmanirrahim, banyak selawat pada Nabi, banyak selawat pada ahli keluarga Nabi, banyak selawat kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi ajar kepada kita. Bila Nabi ajar ni tuan-tuan, satu benda yang baik. Bila Nabi ajar satu anjuran yang disuruh dalam Islam. Bila Nabi ajar satu benda yang disuruh di dalam Islam. Apa dia sekali lagi? Baca bismillah, selawat ke atas Nabi, ke atas sahabat dan keluarga Nabi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan hantar malaikat supaya menghalang orang daripada mengumpat kita, mengata kita. InsyaAllah. Sebab tu, kadang dalam kuliah-kuliah kan, sebelum ustaz mengajar, dia akan kata, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Betul apa? Fadilat orang tidak mengata, mengumpat, menghina kita. Kalau ada juga, maka kalau ada, Allah Ta'ala sedang menguji kita. Sama ada kita balas tak kebaikan dengan kejahatan yang orang buat tadi tu. Kita balas tak kebaikan. Kalau kita marah sekalipun, kita diam je, kata Nabi. Iza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila marah salah seorang kamu, maka hendaklah kamu diam. Tuan-tuan dirahmati Allah. Balik pada cerita asal kita tadi tentang sifat hamba Allah yang Maha Pemurah. Yang pertama tadi, berjalan dalam keadaan patuh, tunduk, tak tergesa-gesa. Yang kedua, apabila dikata orang, maka kita balas dengan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian disebut lagi yang ketiga, ciri-ciri orang yang baik itu, wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang apabila mereka berada di rumah-rumah mereka, mereka sujud dan mereka bangun qiyam untuk Tuhan mereka. Ini duduk di rumah, ciri ketiga, maka dia bangun qiyamul lail, bangun menghidupkan malam. Ustaz, kami ni bangun malam ni problem. Kita kalau malas bangun malam, tuan-tuan, korang-korang jangan lupa untuk sembahyang isyak berjemaah. Kalau malas sangatlah. Kalau malas sangat, macam saya lah malas. Sebab apa? Nabi kata, man salla isya'a fil jama'ah faka'annama qama layla faka'annama qama nisfa layli. Atau kama qala. Nabi kata, siapa yang sembahyang isyak berjamaah, maka pahala dia dapat seperti mana dia mendirikan sebahagian malam. Payah ke sembahyang jemaah? Ustaz, sekarang tak lagi masjid, tak lagi surau. Tak apa, sembahyang di rumah. Dengan anak, dengan isteri. Dengan isteri je boleh sembahyang. Tu isteri satu. Kalau isteri dua makmum kat belakang. Lagi kemah. Anak pula 12. Lagi kemah. Boleh sembahyang jemaah di rumah. Tak ada masalah.
Kita nak mulai berat, malas, balok, subuh pun jenuh. Maka kita bangun, semayang, apa ke nama, isyak secara berjamaah di rumah. Kemudian disebut oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, siapa yang sembahyang 2 rakaat selepas isyak ataupun lebih daripada 2 rakaat sunat selepas isyak, maka dia mendapat pahala seperti mana dia menghidupkan malam itu dengan bersujud kepada Allah, kata Ibnu Abbas. Dan kita rajin lagi, kita semayang subuh pula berjemaah di rumah. Allah, ajak anak isteri kita semayang subuh sama-sama. Kata Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka. Kita bangun sama-sama semayang jemaah subuh, maka dapat pula pahala, kata Nabi, man salla subha fil jama'ah faka'annama salla laila kullahu, atau kama qala. Siapa yang semayang subuh secara berjamaah, maka dia dapat fadilat seolah-olah dia menghidupkan seluruh malamnya. Kita nak buat apa ke nama tadi yang Allah Ta'ala sebut, yang ketiga punya sifat hamba Allah, tak apa nak lalu bangun qiyamul malam. Maka kita tak ada pun subuh jemaah, isyak jemaah, selesai. Moga kita mendapat keberkatan. Moga kita masuk dalam ciri-ciri hamba Allah yang Maha Pemurah. Boleh rujuk surah Furqan ayat 63, insya-Allah, cerita tentang sifat hamba Allah yang Maha Pemurah. Dia ada 9. Tadi kita sempat sebut 3 aja. Nanti ada masa lagi kita sambung, insya-Allah. Wallahu alam. Cukup sekadar tu. Mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Moga mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tuai hasilnya di akhirat, insya-Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsih. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.